Hospital adalah sebuah bangunan yang menyaksikan kelahiran, kematian dan segala sengsara suka duka manusia di dua fasa kehidupan itu. Ia menyimpan banyak rahsia dan tiada siapa yang lebih arif tentangnya melainkan para petugas yang berkhidmat di bawah bumbungnya sendiri. Kita mulakan Ghospital Part 1. Roll it. Alright guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, so hari ni hari Isnin. So macam biasalah, kalau channel dekat Ashraf Channel ni, boleh lah. Kalau cerita dekat Ashraf Channel ni, hari Isnin semua orang tahu it's all about Malam Seram Isnin. Alright, so terima kasih kepada yang sudi menunggu, yang sentiasa setia menunggu. And siapa-siapa yang dah subscribe, terima kasih juga aku ucapkan. Yang belum, korang boleh tekan like and share. Kalau korang suka video ni, korang boleh tekan subscribe button. Dan juga jangan lupa tekan bell notification dekat hujung ni untuk korang dapat pop-up untuk update yang terbaru di video-video akan datang. Alright, so hari ni saya nak ambil feeling sikit, nak jadi orang Melayu, pakai kurta kau. Alright, so kita tak nak buang masa, kita teruskan dengan siri kita ni. Tapi sebelum tu kita mula macam biasa. Let's go. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alright, so kita nak teruskan untuk cerita yang pertama tentang Ghospital. So, Ghospital ni, of course lah kita nak cerita tentang apa yang berlaku di hospital ataupun cerita yang telah pun dikongsikan kepada aku melalui tak kisahlah Instagram ke, YouTube ke, email ke. So yang mana-mana nak share bolehlah pergi kat sana. Alright, so cerita yang pertama ni datangnya daripada seorang lelaki. Dia ni merupakan seorang pesakit yang pernah tinggal ataupun duduk sekejap di sebuah ward yang okey, jap kita cerita ward tu pasal apa. Alright, dia ni merupakan seorang orang kata apa, atlet yang bukanlah kata atlet wakil negara ke, tidak. Dia ni merupakan seorang yang orang kata apa, kalau ada tournament dia join. Dia macam tu. Dia memang orang dia fit. Pergi main basikal dia main, pergi lumba lari pun dia buat. Dia macam tu orang dia. Alright. Nama yang diberi kepada aku adalah Hamzah. So aku panggil dia Encik Hamzah. So Encik Hamzah ni berumur lingkungan 43 tahun. So set-set bapak-bapak orang lah kan. So dia kata dia dikejarkan ke hospital disebabkan kejang apa tu dekat belah dia punya pangkal peha kan. So siapa yang bersukan mungkin tahulah apa dia punya kecederaan ni. So aku pun tak tahu sangat sebab nampak sangat lah kan, tak banyak sangat bersukan. Alright, so Encik Hamzah ni dikatakan dikejarkan ke hospital selepas dia melakukan aktiviti kayuhan basikal yang berpuluh kilometer. And then dikata kaki dia memang tak rasa apalah. And then dia masuk ke hospital and dapatkan rawatan susulan dan terpaksa ditahan selama 4 hari di hospital tersebut. Alright, so ceritanya benda ni terjadi dekat sebuah hospital swasta. Hospital swasta ni berlaku ataupun tempatnya letaknya di bahagian Hulu Langat. Korang boleh tahulah kat belah mana. Dia yang katalah kan, kat Hulu Langat. Alright, so menurut Cik Hamzah, untuk hari yang pertama dia ni dicek and then dibagilah sedikit rawatan kaki dia tu kan. Alright, so cerita dia kata pada malam yang pertama, kedua tak ada apa-apa pun yang kata pelik-pelik berlaku. Tapi pada malam yang ketiga, yang di mana sepatutnya besok tu dia dah boleh keluar, and then ni malam terakhir dia lah dekat hospital. Ada something yang dia rasa itu adalah pengalaman yang sangat-sangat dia tak boleh nak lupakan sampai ke hari ini. Okey, menurut Cik Hamzah, pada malam yang kedua itu, dia kata ada seorang pakcik dekat sebelah ni telah pun check out. Dia kata pakcik tu umur dalam lingkungan 60 lebih lah. And then dia dibenarkan pulang selepas hampir 2 minggu lebih check in dekat hospital tersebut. So dia kata masa dia keluar daripada hospital tu,
masa malam kedua tu dia dah nak dipindahkan ke ward persendirian, dia kata masa tu. So dekat dalam ward swasta kan lain sikit kan. Dia kata dalam ward swasta tu bilik dia agak besar, and then dekat dalam ward tu hanya ada 2 orang je, tapi dipisahkan oleh satu pintu kaca. So maksudnya, okay, kalau contoh kau kat ward ni, kau macam kau bayang-bayang kan, sini pintu kaca, kau boleh nampak lah kat sebelah sana ada lagi orang. Lepas tu dia kata yang sebelah tu pakcik tu lah. And then masa sebelum pakcik tu balik, pakcik tu ada datang kat dia, salam, and then apa semua. Dia kata pakcik ni memang ramah orang dia. Orang-orang yang orang kata apa, yang tak lekang senyum dekat muka. Memang sporting habis lah, senang cerita dia. So dia kata masa je pakcik tu balik, tinggallah dia seorang diri dekat situ. So menurut Cik Hamzah ni, dia kata so pada esok harinya tu katil di sebelah sana kosong, tak ada orang. Okey, aku lupa nak bagi tahu korang. Nama pakcik yang duduk dekat sebelah tu dia kenal sebagai Pakcik Bakar lah. So Pakcik Bakar ni macam aku cakap tadi, dia memang sangat ramah, memang sangat tak ada apa-apa yang mencurigakan dekat pakcik ni. So pada hari tersebut si Hamzah ni dia kata dia dah boleh macam nak berdiri lah, nak berjalan ke sana ke sini kan. So dia pun seronoknya keluar daripada ward dia untuk jalan lah kat depan-depan tu sikit kan. Biasalah, dia ni orangnya aktif kan, atlet. So bila kau suruh dia duduk baring, itu adalah salah satu masalah besar dekat dia. So dia pun macam, aduh, Allahu Akbar. Dia pun capai ada satu tongkat yang grip tangan tu, dia angkat dan letak kat tangan dia, dia pun jalan. Allahu Akbar. Time-time aku dah sihat macam ni lah seorang-seorang. Time sakit hari tu, orang tu ajak borak, tak nak pula diborak. Dia kata macam tu lah. So si Hamzah ni pun bangun, and then dia pergi keluar ward dia. So dia keluarlah ward dia, dia keluar, and then dia jalan sana, dia jalan sini, sampai ada nurse tegur dia lah. Dia kata jangan terlalu aktif sangat, sebab dia punya apa ni, bahagian paha tu macam bau-bau nak recovery. So lebih elok janganlah kan, berehat banyak macam tu. So si Hamzah ni macam Okey nurse, tak ada apa, insyaAllah tak ada apa. So pada pukul 7 lebih macam tu, dia kata dia masuk balik dekat ward dia. So dia masuk balik dekat ward dia macam biasa, and then macam aku cakap tadi lah, memang ward dia kosong lah, tinggal dia seorang. And dia kata time tu dia terdetik hati untuk pergi ke katil sebelah. Dia bukan nak buat apa pun, dia saja nak pergi jalan. Sebab dekat katil Pak Bakar tu, belah hujung tu ada satu tingkap tau. So dia macam nak tengok view lah daripada atas ke bawah. So dia pun bosannya. Aduh, dia macam menyanyar lah seorang-seorang kan. Sebab yelah, semalam atau 2 hari lepas dia ada member untuk ajak borak, untuk ajak sembang kan. Tapi bila Pak Bakar tu dah balik, tinggal dia seorang-seorang. Lepas tu dia macam, yelah, kaki sakit. So tak boleh nak berdiri lama lah menurut si Hamzah ni. So time tu acap, saya ke belakangkan badan saya sikit, and then saya terus duduk dekat katil Pak Bakar tadi. Okey, so dia kata, yalah, kita faham orang kaki tak kuat, so dia akan duduk lah kan. So dia duduk dekat katil Pak Bakar tu, and then time tu saya rasa macam, faham tak, kaki saya ni macam stretch tau, macam apa tu, dia punya urat tu ditarik. And then dia kata time tu memang saya tak boleh nak berjalan untuk kembali ke arah katil saya tu. Dalam hati ni masa tu dia kata macam, aduh, sakit siut. Tak apalah, baring kat sini sekejap lah. Dia kata dia ambil keputusan untuk baring sekejap dekat katil Pak Bakar yang dah tak ada orang tu lah. So sebab kan aku cakap, dia orang punya katil ni pesah dia dekat satu sliding door je. Dia orang punya bilik tetap sama, ward yang sama. So dalam hati dia pun macam, apa salahnya kan tumpang tidur sekejap lah, nanti dia dah bangun dia kemas lah. So dia pun sandarkan badan dia dekat katil Pak Bakar, and then dia pun macam termenung, gayang sambil dia picit-picit dia punya peha tu. And time tu dia kata dalam keadaan sedar tak sedar, dia telah pun menutupkan mata. Bukan meninggal dunia, tidur. Dia tertidur, dia kata. Dia macam lepas tu dia tertidur. Dia kata kejadian tu bermula ketika dia dikejutkan dengan satu bau yang sangat-sangat aneh. Korang pernah bau belegang tak? Belegang kan? Belegang tu kalau orang kata apa, ditabur kan, bau dia kuat kan? Dia terbau benda tu. Dia macam dia terjagalah sebab bau belewang pula. Belegang kan kuat kan?
Lepas tu dia kata masa dia terjaga tu, dia cuba tengok ke belah kiri dan juga belah kanan kawasan dia tu. Pelik lah, mana datang pula bau-bau belerang kan kat dalam ward macam ni. Tambahan pula itu adalah hospital swasta. So, faham tak? Diorang punya credibility tu kan adalah lebih teliti kan. Dia cepat-cepat bangunkan badan dia untuk duduk. Dia macam, bau apa ni siut? Dalam keadaan dia tengah mencari bau tu, dia kata mata dia terlihat dekat sebelah belah kiri tu seperti ada seorang manusia yang baru nak masuk ke arah katil Pak Bakar tersebut. Pak Bakar? Pak Bakar tertinggal apa-apa ke? Minta maaf Pak Bakar, saya tumpang tidur tadi kat katil Pak Bakar. Dia kata macam tu. So, dalam keadaan Mamai, menurut Hamzah ni, dia terlupa bahawa Pak Bakar tu sebenarnya dah discharge petang tadi. Dalam keadaan maghrib tu, dia tertidur kan. And then dia terjaga dalam about 40 minit kemudian sebab bau benda belerang tu. And dia ternampak orang tua masuk ke dalam sliding door tu. And then dia tegur benda tu as a Pak Bakar. Memang dia nampak. Dia kata menurut si Hamzah ni, Cap, memang saya nampak itu adalah Pak Bakar. Saya tegur dia macam biasa. Minta maaf Pak Bakar, saya tadi kaki sakit sangat, so saya tumpang tidur sekejap. Minta maaf Pak Bakar, dia kata macam tu. So, time tu dia rasa macam tak ada apa-apa yang dia pelik and dia muskilkan lah. Sebab dalam keadaan ataupun Mamai tu, dia tak terfikir kan macam tadi. Dalam keadaan tu, dia cepat-cepat lah nak bangun and then dia nak keluar daripada katil tu sebab Pak Bakar dah datang kan. So, dia kata masa dia nak bangunkan badan dia, dia terperanjat kerana apa? Dia terasa kaki dia seolah-olah sedang dipegang oleh something. Kaki belah kiri dia. Dia macam bangun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Time tu dia terperanjat sebab apa? Dia kata dekat sebelah kiri dia yang pegang kaki dia adalah susuk tubuh pakcik yang dekat sliding door tadi. Dia tengah pegang macam ni. Pandang dia macam tu, siut, oi gila kau kan. Kalau aku kat tempat dia, aku tak tahu nak buat apa, nak terajang pun tak boleh kan. So dia pun macam huru-hara and then dia tolak pakcik tu and then dia cuba nak tarik kaki dia, tapi dia rasa kaki dia memang sangat-sangat dipegang dengan kuat. And dia kata dia cuba menjerit sekuat hati tapi tak ada apa-apa suara yang keluar daripada mulut dia. Tapi apa yang dia cuba usahakan adalah dia masih tarik kaki dia and then dia keluar daripada situ dan dia lari cepat-cepat keluar daripada sliding door and dia nampak dekat area katil tu seperti ada makhluk dekat bawah katil. Okay, katil kat bawah tu seperti ada makhluk yang sedang macam ni. Time tu. And time tu dia kata dia tekan picit apa tu, bunyi untuk nurse masuk tu, and nurse masuk and dia minta tolong apa yang jadi apa semua, and then dipanggil lah ada seorang doktor ni untuk check. Rupa-rupanya si Pak Bakar ni dalam keadaan ramah-ramah dia pun. Menurut Hamzah, dia kata selepas ada seorang doktor dan juga seorang yang lebih tahu pasal isu-isu mistik ni masuk ke dalam atau pergi ke katil Pak Bakar tersebut, orang pergi selongkarlah katil tu. Rupa-rupanya dekat bawah tilam Pak Bakar tu ada satu buku kecil warna kuning. Kat dalam tu semua tulisan Siam and dipercayai adalah satu belaan yang sahaja ditinggalkan di hospital tersebut dan mengganggu siapa-siapa yang mungkin tak tahulah tertidur ke ataupun ada yang dalam ward tersebut. So, isu tu disettlekan selepas itu and si siapa tu Hamzah tadi dibenarkan pulang pada malam itu juga. And dia kata alhamdulillah lah tak ada apa-apa yang pelik and suspicious yang jadi. Alright, itu adalah serba sedikit kisah yang dikongsikan kepada aku oleh Brother Hamzah tadi. Alright, so dah nak hujan ni. Okay, tak apa. Kita move on ke cerita yang kedua. Alright, so cerita yang kedua ni, okay, macam biasa. Kita as a patient ke, ataupun pelawat ke, ataupun orang yang pernah pergi hospital. Pernah pergi hospital tak? Takkan tak pernah kan? So, kebanyakan daripada kita mungkin nampak pekerja yang nyata. Maksud aku pekerja yang nyata adalah nurse dengan doktor. Tapi sebenarnya, pekerja dekat hospital tu is jauh lebih banyak. Okay, contoh macam tukang bersih, kakak-kakak cleaner kita, makcik-makcik guard, pakcik-pakcik guard kita, and siapa ni, technician, and juga penyaji, tukang saji. Okay, tukang saji ni
kalau kau nak tahu, tukang saji ni orang-orang yang duk hantar makanan. Kalau kau sakit kan, kau pernah duduk hospital, yang dia hantar nasi, ayam kari dengan sayur. Sedap gila. Buah apple pula tu kan. Alright, so itulah dia kerja tukang saji ni. So ini adalah cerita yang telah pun dikongsikan kepada aku oleh seorang brother yang nama dia Amir. Amir merupakan seorang tukang saji ataupun orang kata penghantar makanan dekat dalam ward di sebuah hospital yang berada dekat Malaysia ni. Okey, yang ini diminta aku private kan nama hospital tersebut sebab yalah dia tak nak lah orang kata benda ni yalah kecoh lah kan. Sebab aku tak tahulah kenapa tapi dia minta kita bagilah. And one more thing, dia kata dia masih lagi bekerja di hospital tersebut walaupun dah melalui pelbagai gangguan ataupun mungkin kisah-kisah misteri yang dia pernah lalui sebelum ini. Alright, so menurut brother Amir ni, dia kata dia ni merupakan seorang penghantar sajian lah. So macam aku cakap tadi kan. So dia kata last untuk orang-orang penghantar sajian ni untuk bagi makanan dekat ward-ward diorang adalah pada pukul 6 hingga pukul 7. Tapi itu adalah betul last lah. Sepatutnya diorang kena hantar awal lagi sebelum itu. Wih, hujan man. Okey, so aku harap korang dengar suara aku. Okey, pada waktu tersebut, dah lah cerita dia ni pun ada kena-mena dengan hujan. Lepas tu hujan pula tu. Seram aku. Okey, dia kata cerita dia ni terjadi ketika ada satu hari ni di mana dia selesai ambil semua pekakas-pekakas makanan di mana tempat ward-ward diorang pergilah. So dia kata dia daripada ward 1 pergi ke ward 2, aras 1 pergi ke aras 2 untuk disettlekan semua makanan tersebut. Alright, so tengah hari tu dia dah settle and pada malam itu dia bekerja seorang diri untuk dia cover dekat satu ward yang diberi nama ward geriatrik lelaki, iaitu ward untuk warga-warga emas lelaki. Okey, kalau korang nak tahu dekat ward geriatrik lelaki ni, menurut brother Amir ni, dia memang kena ada satu orang kata apa, penjagaan yang rapi. Sebab orang tua punya orang kata apa, kita nak merawat dia, dia ada cara dia. Dia kena lembut, elok. Yelah, biasalah orang tua ni kan macam-macam orang kata SOP yang diorang kena ikut lah. So itu tak ada masalah dia kata pada waktu tersebut. So dia kata pada waktu tu dia dalam pukul 6 lebih nak pergi pukul 7. Time tu dia dah lambat sebenarnya sebab dia tengah uruskan benda lain. So dia kata masa tu aku memang tergopoh-gopoh sebab apa? Aku dah rasa macam aku dah tertinggal satu shift lah. Dia kata macam tu. So waktu tu aku masuk ke dalam bilik pantry untuk ambil makanan tu, aku dah huru-hara lah. Uish, alamak, macam mana boleh lambat ni? Aduh. Okey, tray semua dah cukup. Tray. Mak bagilah cepat. Dia dah huru-hara tau kan. Biasalah orang kalau lambat memang semua benda dia akan jadi kucak-kacir. So dia pun angkat dia punya yang apa tempat dia tolak tu, and then dia starting tolak rak tersebut untuk dibawa ke arah ward-ward pesakit orang-orang tua tadi lah macam aku cakap untuk dibagikan makanan-makanan kepada orang-orang tua tu. Dia pun pergilah dekat ward 1, ward 2, ward 3, ward 4 sampailah satu ward yang hujung ni, which is ward yang terakhir di mana ada seorang warga emas diletakkan di dalam satu ward khusus, ward special. Sebab apa? Dia punya penyakit ni macam ada kaitan dengan virus lah. Macam sekarang kita kan, COVID-19 ni kan, dikena macam apa? Orang kata ayat dia kuarantin, dikuarantinkan di satu ward yang diberi nama ward isolation ward. So di mana menurut Abang Amir ni, dia kata kalau nak masuk ke dalam ward tersebut, kita ada pakaian kita sendiri. Kita kena ada pakai glove, kita kena pakai mask, and ada pakai baju tersendiri, and then kena ikut SOP yang ditetapkan, dia kata. Alright, so dia kata ini bukan kali pertama lah dia masuk ke dalam ward isolasi tu. Dia kata setiap hari cap, kebanyakannya pesakit mereka berubah-ubah. Dia kata mungkin semalam kau datang dengan pesakit yang lain. Contoh semalam pakcik lain, hari ini kau datang pakcik lain, lusa datang pakcik lain. Itu benda yang biasa. Sebab apa? Dekat situ adalah di mana resiko untuk mereka meninggal dunia ataupun sembuh dengan cepat adalah pantas. Secepat satu hari 24 jam, which is kalau macam aku cakap lah tadi kan, dia jumpa orang lain setiap hari. So dekat situ dia pun dah tak rasa pelik. Macam dia masuk, ambil makanan tu, orang lain. Okey lah, steady. Okey, pada hari tersebut dia orang kata apa, terjumpa dengan seorang pakcik yang sangat-sangat menyeramkan dan sangat-sangat mengerikan. So menurut Abang Amir ni tadi, dia masuk ke dalam ward tersebut dengan berpakaian yang seperti ditetapkan oleh SOP dia lah. So dia dah pakai apa semua, dia dah settle, dia bawa lah dulang makanan yang dia nak hidangkan kepada pakcik tersebut untuk hidangan waktu malam. Tetapi dia kata ketika dia masuk ke dalam ward tersebut, dia tergamam. Sebab apa? Dia nampak ada seorang orang tua sedang merangkak di keliling katil dia. Merangkak?
Macam tu tau. Dia macam... Time tu memang dada aku tak tahu nak cakap apa, Cap. Memang rasa nak meletup. Aku tak tahu kenapa pakcik tu punya behaviour jadi sampai macam tu sekali. Tapi time tu aku cool, aku relax. Tetapi dalam keadaan aku relax, aku disentak oleh satu, orang kata, gangguan yang aku sendiri tak jangka pada waktu tersebut. Okey, ketika dia melihat pakcik tersebut sedang merangkak mengelilingi katil dia, dia terlihat dekat, orang kata apa, katil, tepi katil pakcik tadi itu ada satu dulang yang dihantar oleh dia sendiri di tengah hari tadi. Faham tak? Okey, dia kata dia masuk. Pakcik, pakcik, dia kata. Lepas tu dia tengok dekat dulang tu, dia kata makanan dekat dulang tu bersepak-sepak. And dulang tu seperti telah dihentak banyak kali. Dah kemek lah senang cerita. Dia kata ketika dia memanggil nama pakcik tersebut, pakcik tu segera berlari ke arah dulang yang kemek tadi. Dia kata dia nampak pakcik tu lari kat dulang kemek tu sebab ada makanan yang dekat situ ada makanan yang berterabur. Dia kata pakcik tu makan dalam keadaan yang sangat-sangat menggelikan dan sangat-sangat gelojoh. Dia kata macam tu. Macam tu lah. Dia pun macam, apa hal pakcik ni macam ni kan? Tengah hari tadi elok je. Dia nampak pakcik tu dia dah jadi cuak, dia jadi gementar. And apa yang memeranjatkan dia pada waktu tersebut adalah pakcik tu berubah badan menjadi seorang yang sangat-sangat cengkung dan juga kurus. Ketika itu, kaki aku tak boleh nak bergerak ke kiri, badan aku lemah, tetapi aku tak ada arah nak pergi. Aku terpaku, tak tahulah, terbatu jadi kat situ. Aku hanya mampu memerhatikan seorang tua yang sedang memakan makanan ini dalam keadaan yang sangat gelojoh. Seperti seekor kucing, dia kata. Kucing makan tapi tak guna tangan. Dia macam tu tau. Memang sangat-sangat menakutkan. Dia pun tengok je. Pakcik, pakcik, pakcik. Ketika dia memanggil pakcik tersebut, pakcik tersebut pandang dia macam tu, mat. Ya, serius. Dia kata masa pakcik tu pandang dia, pakcik tu segera pergi terkam dia. Faham tak? Seperti macam orang kata nampak makanan. Kan dia bawa tray tadi kan? Dia bawa tray and then pakcik tu datang kat dia, pakcik tu terkam dia and tray dia bersepah. And masa tray dia bersepah, dia kata makcik tu, masa tray tu bersepah, pakcik tu sekali lagi makan makanan yang bersepah tu seperti mana dia makan tadi. Memang sangat-sangat, dia pun macam tak tahu nak cakap apa lah, speechless lah dekat depan tu kan. Time tu aku bawa ada kekuatan untuk menggerakkan badan aku and aku keluar daripada bilik isolation tersebut. Di sebalik pintu tirai tersebut, aku masih lagi nampak pakcik tu jeling dekat arah aku sambil makan makanan tu dalam keadaan yang sangat-sangat gelojoh dan sangat-sangat menggelikan. Aku segera buka apa yang aku pakai untuk masuk ke dalam bilik isolation tu. Dia buka lah semua. Dia kata dia buka. Dia kata masa dia buka tu, dia nak toleh ke belakang untuk keluar daripada bilik tersebut atau ward tersebut. Allah Akbar. Time tu dia terperanjat. Sebab apa? Dia kata masa dia buka tu semua, dia pusing je. Dekat situ ada seorang nurse yang berdiri tegak, tengok dia. Hey, kau ni kenapa ni? Meh. Tak ada kak. Tak ada. Kenapa kau ni? Macam nampak hantu ni, kenapa? Pakcik kat dalam tu kenapa? Apa masalah dia? Makan sampai macam tu sekali. Dah berapa hari dia tak makan. Padahal tengah hari tadi saya bawa hantarkan makanan tu. Dia pada ward mana tu kak? Pakcik mana kau ni? Pakcik dekat bilik isolation tu lah. Mana ada orang kat dalam tu? Pakcik tu semalam dah meninggal dah. Mana datang kau jumpa dia tengah hari tadi? Kak jangan main-main kak. Ya Allah, nak main-main apa kau ni? Dah maghrib-maghrib macam ni. Kau nampak apa? Tak ada apalah kak. Lepas tu Amir tu pun ciao daripada situ. Sebab apa? Time tu memang dia tak sedap hati. And then dia kata pada waktu tersebut keadaan sangat-sangat, orang kata apa, senyap. And then masa tu kan maghrib kan. Dia kata masa dia keluar daripada bilik ward tersebut, keadaan hujan selebat-lebatnya. So dia kata macam time tu dia keluar and then dia macam tarik nafas lah.
Allah Akbar. Gila lah. Sumpah aku tak nak buat benda ni lagi. Dia kata macam tu lah. Dia dah takut. Dia dah goyang kan. Dia kata pada waktu tu, dia terlihat sekali lagi muka pakcik tu berada dekat dalam bilik isolation tu, memandang tepat ke arah dia, senyum dan centusnya. Aduh, hai. Itulah cerita yang dikisahkan oleh Amir kepada aku. Terima kasih. So, ini adalah cerita yang ketiga, di mana cerita ini dikabarkan kepada aku oleh seorang brother. Ini nama dia Syah. Abang Syah ni, dia merupakan seorang maintenance dekat sebuah hospital ni. Okey, dia cerita dia macam ni, di mana abang ni, cerita dia simple saja, tapi bagi aku is very very scary. Dia berkenaan dengan alright, so kita cerita tentang si Abang Syah ni. Menurut Abang Syah, dia kata dia ni merupakan seorang maintenance yang agak senior sebenarnya di sebuah hospital ini. Dia, orang kata setakat tempat-tempat yang bocor ke, tukang pipe ke, tukang ini ke, dia ada tempat dia. I mean, dia ni khas untuk macam air conditioning. Kalau macam aircon ada masalah ke, ada leaking ke, ada bocor ke, dia adalah orang yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan lah. So dia kata dekat hospital ni Cap, berbagai cerita yang kau boleh dengar. Aku pernah dengar cerita tentang budak hilang secara tiba-tiba. Aku pernah dengar cerita tentang nampak pesakit yang telah meninggal dunia. Itu adalah benda-benda biasa yang pernah aku dengar ataupun yang pernah aku sendiri rasai kewujudan diorang, tapi aku seperti macam aku abaikan je lah. So, aku tak adalah orang kata terlalu fokus sebab aku nak cari rezeki kan. So, dengan aku punya niat nak cari rezeki ni, insya-Allah lah, tak adalah diorang nak kacau ke apa. Niat kita bukan nak kacau diorang kan. So, itu yang dikatakan oleh dia kepada aku. Kata pada waktu tersebut, dia terima satu laporan ataupun panggilan daripada sebagai seorang ketua nurse dekat bahagian Aras 4. So dia pun pergilah. Aras 4 tu dekat hospital tersebut adalah di mana ward di mana bayi-bayi yang baru lahir dekat situ. So dia kata kalau masuk tu memang bau baby dia kuat gila Cap. Dia kata memang, orang kata apa, kalau kau seorang bapa is a heaven part lah kalau kau masuk. So dia kata bila dia masuk ke dalam tu, dia dapati di mana ada satu laporan, dia katakan atap belah atas ceiling tu ada kebocoran disebabkan diorang nampak ada air yang menitik laju lah. So dia kata, oh ini mesti ada pipe leaking ni dekat atas ni. Tak apalah, tak apa. Saya naik check dulu. Kalau boleh saya nak minta pindahkanlah bayi ni ke ward sebelah dulu ke, yang kosong tu boleh tak, macam tu. Dia kata macam tu. Sebabkan dia kata kalau nak buat kerja atas tu, kalau katakan piping tu hanya bocor, dia kena bakar and then macam-macam benda lah. So akan keluarkan asap and bau-bau yang tak menyenangkan. So kalau baby dekat bawah tu, faham tak? Dia tak sesuai lah, dia akan membahayakan and so on side effect yang ada. So dia pun macam minta lah ketua nurse dan juga nurse untuk tolong dia supaya boleh alihkan diorang lah. So diorang pun buatlah that thing kan. So dia pun bawa baby tu ke sebelah and then dia pun memulakan kerja tersebut. Alright. So sebelum tu aku nak bagi tahu korang, dia sampai ke ward tu dalam around pukul 10 ke 11 malam macam tu. Di mana dia ni memang berjaga lah, I mean berkawal sentiasa dekat dia punya office. Kalau ada panggilan dia memang akan pergilah, bawa tangga, bawa tools dia apa semua. So pada malam tersebut, selepas dia semua nurse tu pindahkan bayi-bayi tersebut, dia pun buka tangga dia. Dia buka tangga dia and then dia panjat lah untuk check apa yang ada dekat atas. Mana tahu bocor dia kan, dia nak cari punca lah. So dia pun naik ke atas dengan satu torchlight dia. Dia kata kelihatan masa dia dekat atas tu, ada banyak lah orang kata wire lah, piping yang berselirat dekat atas tu, and then dia pun suluh untuk cari punca di mana air tu menitis. So dia pun nampak lah dekat tepi tu seperti ada satu lubang kecil yang di mana dekat situ dia tak nampak air pun, tapi dia nampak lubang. So dia pun naik ke atas ceiling tersebut and then dia tampal lah benda lah tu. So dia tampal, dia habiskan kerja dia and then dia pun turun balik dekat bawah. And then bagi tahu nurse tu, nurse, saya dah tutup dia punya lubang tu. I think dekat situ kot starting air dia keluar. Tapi kalau benda tu masih lagi leaking besok, call me lah dekat office. Alright, boleh, tak ada masalah.
Alright. Boleh. Dia kata macam tu. So, dia pun bawa barang dia and then dia pun turun ke bawah. So, masa dia turun ke bawah tu, belum sempat dia sampai ke office, dia terima satu lagi panggilan daripada seorang nurse. Hello? Oh, ya. Bocor balik? Biasa benda tu sejam pun tak sampai. Saya baru je turun, takkan bocor balik? Okey, tak apa, saya naik sekarang. Saya pergi tengok. Macam tu. So, dia terima lagi panggilan bahawa di mana apa yang ditampal tu tak menjadi. Bocor lagi. Benda tu jatuh lagi. Air tu banyak, dia kata. So, masa dia masuk ke dalam ward tersebut, dia jumpa dengan nurse tu. And then, dia tengok dekat atas tu. Makin banyak pula. Dia kata macam tu. So, dia macam, aduh, kenapa jadi macam ni? Okey, tak apalah. Okey, tak apa, nurse. Tak apa. Baby pun tak ada kat sini kan. Saya naik, saya pergi tengok apa yang masalah apa semualah. Right, so dia kata masa tu dia beranikan diri untuk naik ke atas. Time tu dia tak syak apa-apa lagi lah. So dia pun buka tangga and then dia naik sekali lagi ke atas shilling tersebut. So dia pun naik. Dia suluh sekali lagi. Dia kata masa dia suluh ke atas tu, dia terlihat ada mata kecil yang berjalan ke arah dia. Bodoh. Tikus. Habis betul, beranjat aku. Dia terperanjat lah sebab tikus lalu, dia kata. Aku ingat benda tu, something wrong lah kan. Rupanya tikus melintas ke atas tu. Dia naik satu lagi tapak tangga untuk tinjau lagi dekat mana punca air tersebut. Dia tengok dekat tempat yang dia tampal tadi itu, tak ada usik, tak ada apa masalah. Dia pun turun sikitkan kepala dia and then dia jenguk dekat arah belah bawah tu, di mana dekat bawah tu kan dia boleh nampak air tu jatuh dari mana kan. 1, 2, 3, 4. Dikira shilling tu punya petak. Petak keempat. Dia naik atas sekali lagi, disuluh. 1, 2, 3, 4. Astaghfirullahalazim. Dia kata pada waktu tersebut memang meremang dia punya bulu roma. Kenapa? Dia terlihat ada satu susuk tubuh yang sangat-sangat besar. Muka dia sangat-sangat mengerikan. Mata kemerah-merahan. And air liur dia menitik dengan sangat-sangat banyak. Yes, air itu puncanya datang daripada air liur makhluk tersebut. Bukannya kebocoran piping seperti yang didakwa oleh nurse tadi. Allahu Akbar. Dia cepat-cepat turun ke bawah and then dia pergilah lari ke arah luar. Dia kata dengan nurse, pergi call ustaz. Tak kisah apa-apa, but please jangan bawa langsung baby ni masuk balik dalam ward tu. Please. Dia kata macam tu. Lepas tu nurse tu macam, why? Call je, please call je. Dia kata macam tu. So dia call lah ustaz and then dia bawa lah ustaz tu pergi apa semua. And then diorang kata dia tak jumpa pun apa-apa dekat atas tu. Tetapi melalui apa yang dilalui oleh technician ni tadi, dia memang nampak jelas muka benda tu. And air, faham tak? Dia ada air lah. Aku tak tahu lah air liur ke apa. Memang jatuh kat sini. And benda tu mengalir sampai ke arah bawah. Yes. So dia kata dalam keadaan, faham tak? Benda tu diri macam ni. Tengok ke arah bawah shilling tu. So, tak tahulah apa motif benda tu dekat atas. Adakah dia memerhatikan budak-budak tu dalam keadaan yang sangat-sangat lapar ke? Menunggu masa untuk dimakan ke? So, wallahu a'lam. And sampai ke sudah dia tak ada lagi lah buat benda tu. And sekarang dia pun dah resign daripada kerja tersebut. And ini adalah kisah yang telah pun dikongsikan kepada aku. Alright, so sebenarnya dia ada kisah keempat dan juga kisah kelima. Aku rasa better aku masukkan benda ni dekat part 2 of Ghospital ni. Sebab untuk Ghospital 1 ni aku rasa sampai sini je cukup. Alright, so sebelum aku nak habiskan episod kali ni, aku just nak bagi tahu korang bahawa kisah antara 3 tadi tu, salah satu kisah adalah aku petik daripada kisah benar yang ditulis oleh Dr. Kamarul Arifin. Boleh tengok, okay, nampak tak dia punya tajuk kan? Tajuk dia sangat-sangat seram, nampak ni? Hospital, korang nampak secara nyata. Tapi kalau aku dekatkan sikit, alamak, lighting mana lighting? Kalau aku dekatkan sikit, nampak tu, dia ada G, dia ada T dekat tengah-tengah ni. So maksudnya adalah Ghospital. So ghost is ghost,
hospital adalah hospital. Dicampurkan kisah seram medical yang ditulis sendiri oleh doktor perubatan. Dia seorang doktor kan, dia kerja dekat tempat-tempat medical, hospital, and semua kisah-kisah seram yang pernah dilalui, dia cerita dekat dalam ni. Nampak tak? Nampak kat sini ada juga cerita-cerita di mana aku ada cerita salah satu tadi dekat dalam version kali ni, and dekat dalam ni yang paling best adalah aku suka dia tonjolkan sendiri gambar-gambar ataupun apa-apa bukti. Nampak tu? Ni mata, dalam mata ni kau boleh nampak ada satu makhluk. Lepas tu kat sini di mana tempat berlakunya benda-benda macam tu. And ini adalah ghost hospital. Kalau korang nak tahu, harganya hanya RM30 sahaja. Alright, kat sini ghost hospital 2. Yang ini pun sama daripada Dr. Kamarul Arifin. Ini ghost hospital 1. Ini and one more thing, kalau orang-orang Johor, korang kena dapatkan Johor ni. Nampak? So ketiga-tiga buku ni datangnya daripada Dr. Kamarul Arifin. Kalau korang nak, aku boleh bagi link dekat bawah. Korang boleh klik. Yang paling best sekali, kalau korang nak beli secara walk-in, korang kena pergi MPH. Sebab apa? Dekat tempat lain, kedai buku lain tak jual. Hanya di MPH sahaja. And buku ini juga adalah merupakan jualan paling tinggi pada tahun 2020 di MPH. Memang serius korang kena dapatkan. Kerana apa? Wow, cerita dia lagi OP daripada apa yang aku sampaikan. Alright, so sampai sini saja untuk kisah ghost hospital kita pada hari ini. Kita akan jumpa di part 2 insyaAllah. Alright, sebelum aku nak habiskan video ini, aku ada nak bagi korang kontes. Sebab sebelum ni kita ada kontes kan. So aku nak bagi korang kontes. Untuk video kali ini, aku nak offer RM50. Kita starting dulu lah. Kita bagi RM50 lah. Kita nak bagi free-free punya mah. So, orang yang paling pantas, orang yang paling tepat sekali akan memenangi wang tunai tersebut. Alright, so macam biasa, kita akan angkat balik buku ini. So, aku nak korang jawab yang paling cepat, yang paling tepat. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Okey, aku akan bagi tunjuk kat korang. Korang akan nampak satu abjad. A sampai Z. Apakah huruf yang ada dekat buku ini? Okey, dah. Itu je. Korang dapat, korang DM aku sekarang. And korang berpeluang memenangi RM50. Alright, so I see you when I see you. Assalamualaikum. Ciao.